Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Bagaimana jika faktau katakan bahawa kita kini sedang berperang? Musuh ini hampir halimunan, di mana kita memerlukan alatan khas untuk melihat mereka. Mereka boleh merasuk sesiapa yang mereka jumpa dan mereka juga boleh membunuh. Namun, siapa musuh ini? Jawapannya ialah SARS-CoV-2 atau dunia kenali sebagai COVID-19. Sejarah mencatatkan bahawa bandar Wuhan di China merupakan medan perang pertama musuh ini dilaporkan wujud dan pengangkutan mereka adalah kelawar. Waktu itu, musuh ini masih tidak mempunyai nama. Namun pada awal Januari 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mula memberikan nama dan menyebarkan maklumat mereka kepada dunia. Satu persatu negara mula dijajah dan sehingga kini dunia masih lagi berperang. Ramai bermimpi bagaimanakah rasanya dunia bebas COVID-19. Bilakah manusia boleh hidup seperti dulu dan bebas untuk bergerak ke sana ke sini tanpa rasa takut? Bagaimanakah COVID ini akan berakhir? Dalam video kali ini, Faktau ingin berkongsi bagaimanakah wabak penyakit paling teruk dalam sejarah dunia berakhir. 5 wabak paling teruk dalam dunia dan bagaimana ia berakhir. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 5. Wabak smallpox. Jangan salah sangka, smallpox ini adalah berbeza dengan chickenpox. Begitu juga dengan measles. Di Malaysia, smallpox dikenali sebagai cacar air, measles pula demam campak dan chickenpox pula dikenali sebagai cacar air. Hasil bacaan faktau, hasil terjemahan untuk bahasa Melayu untuk kedua-dua penyakit chickenpox dan smallpox ini adalah sama. Namun kedua-duanya adalah amat berbeza. Walaupun simptom seakan sama, tetapi virusnya adalah berlainan. Chickenpox datang dari virus varicella zoster, manakala smallpox pula datang dari virus variola. Penyakit smallpox ini merupakan penyakit yang telah lama melanda manusia. Terdapat penemuan mumia di Mesir yang mati dijangkiti smallpox sekitar 3,000 tahun lalu atau 10,000 Masihi lagi. Penyakit ini dikatakan berasal daripada kawasan penempatan di benua Afrika sebelum disebarkan oleh pedagang dari Mesir yang berdagang di situ dan secara tidak langsung membantu menyebarkan ke seluruh dunia. Antara kematian yang disebabkan oleh smallpox adalah seperti berikut. Dan banyak lagi seperti di Eropah, kematian dianggarkan sebanyak 400,000 orang setahun. Walaupun pelbagai usaha untuk membendung wabak ini dilakukan, seperti pengasingan antara pesakit smallpox ini dengan masyarakat, namun ia gagal dikawal. Namun pada tahun 1976, seorang doktor British bernama Edward Jenner berjaya mencipta vaksin pertama smallpox ini. Barulah wabak ini berjaya dikawal. Kes terakhir jangkitan smallpox ini direkodkan berlaku pada 1977 di Kenya. Tetapi kematian terakhir berlaku pada tahun 1978 melibatkan jurugambar perubatan Janet Parker di Sekolah Perubatan Universiti Birmingham, England, di mana kajian mengenai smallpox ini sedang dijalankan. 4. Wabak ketiga, pandemik. Wabak ini direkodkan bermula di Yunnan, China pada tahun 1855 pada tahun kelima pemerintahan Maharaja Yanfeng dalam dinasti Qing. Wabak di Yunnan ini berasal daripada bakteria jenis Yersinia pestis. Korang kena ingat nama bakteria ini
kerana ia akan muncul lagi dalam list ini. Wabak ini dikatakan merebak dengan pesat kerana usaha pembangunan dalam skala besar oleh pemerintah waktu itu. Masyarakat Yunan mula menyedari bahawa wabak ini tersebar melalui tikus kerana terdapat banyak bangkai-bangkai tikus di sekitar Yunan. Oleh itu mereka mula menanam bangkai itu serta memasang api di dalam rumah. Ini kerana mereka percaya api mampu membunuh punca wabak itu. Malangnya ia gagal menghalang wabak itu dari terus berleluasa apabila perang saudara terjadi dan langkah pencegahan yang mereka ambil mula diabaikan. Ini menyebabkan serangan wabak itu mula berlaku secara besar-besaran dan ramai masyarakat Yunan mula berjangkit. Populasi penduduk Yunan jatuh mendadak sehingga 80% dan dianggarkan jumlah kematian adalah sebanyak 50 orang sehari. Selepas itu, wabak ini mula merebak di seluruh dunia dan mengakibatkan lebih 12 juta ke 15 juta kematian di China dan India, dengan kira-kira 10 juta kematian hanya di India saja. Wabak itu masih aktif sehingga tahun 1960. Ketika itu, angka kematian seluruh dunia menurun sehingga 200 orang. Namun selepas itu, kematian akibat wabak itu berterusan pada tahap yang lebih rendah selepas itu. 3. Wabak Coco Leslie. Pada abad ke-16, penduduk di Empire Aztec, kini merupakan sebahagian negara Mexico, mengalami penurunan penduduk yang amat drastik. Seperti yang Faktau katakan dalam list nombor 5, pada tahun 1519 hingga 1520, penduduk di Aztec atau Mexico telah dilanda smallpox yang mengakibatkan 5 hingga 8 juta penduduknya mati. Namun pada tahun 1545, penduduk Mexico sekali lagi dilanda wabak yang jauh lebih dahsyat. Pada tahun 1519, dianggarkan penduduk Mexico adalah sebanyak 15 ke 30 juta penduduk. Namun pada tahun 1600, hanya 2 juta orang yang berada di negara ini. Kira-kira 70% daripada jumlah kematian yang dicatatkan adalah kerana satu wabak misteri demam berdarah yang tidak diketahui asal-usulnya hingga ke hari ini. Punca kedatangan wabak ini dikatakan kerana kedatangan pedagang Spanyol ke kawasan itu yang dipercayai membawa pelbagai penyakit baru, dan salah satunya ialah demam typhoid atau kepialu. Ini diburukkan lagi apabila orang Aztec atau Mexico bukan sahaja perlu berhadapan dengan wabak misteri ini, tetapi dengan jajahan orang Spanyol yang mahu membesarkan empayar mereka. Namun baru-baru ini terdapat kajian genomik, kajian molekul dan genetik yang menunjukkan bahawa punca penyakit misteri itu mungkin berpunca daripada bakteria Salmonella jenis Enterica yang dikenali sebagai Parataphysi. Demam typhoid atau kepialu juga datang dari bakteria yang sama namun berbeza strain. Wabak ini dikatakan tidak pernah berhenti dalam peringkat epidemik sehinggalah kes terakhir yang dilaporkan pada 1815. 2. Wabak Maut Hitam. Dikenali sebagai Maut Hitam atau The Black Death, wabak ini merupakan wabak yang paling dahsyat di dalam sejarah manusia. Wabak ini dikatakan mengakibatkan kematian 75 hingga 200 juta orang di Eurasia dan Afrika Utara. Wabak Maut Hitam ini berlaku pada tahun 1346 hingga ke tahun 1353. Punca wabak ini datang daripada bakteria Yersinia pestis, iaitu bakteria yang sama dalam list nombor 4. Wabak ini dipercayai bermula dari Asia Tengah sebelum merebak ke China dan ke Crimea. Kini dikenali sebagai Rusia yang menjadi penghubung utama wabak itu hadir ke benua Eropah. Dianggarkan populasi manusia berkurangan daripada 475 juta orang kepada 375 juta yang tinggal. Pelbagai cara dilakukan pada masa itu untuk menghalang wabak itu terus berleluasa, daripada yang pelik seperti melumurkan badan dengan daging ular dan dengan cara wajar iaitu pengasingan. Dikatakan bahawa pihak berkuasa Venice menyedari kebanyakan kes ini berpunca daripada pedagang dan anak kapal yang berlabuh.
mereka lantas membuat undang-undang baru agar kesemua anak kapal dan barangan perlu dikuarantin di pelabuhan selama 30 hingga 40 hari sebelum dibenarkan turun. Kesan wabak ini tidak tamat di situ kerana kesannya terus menular ke banyak negara lain, tetapi ia berjaya diperlahankan kerana kaedah pengasingan yang berjaya diperkenalkan. 1. Wabak Justinian. Wabak paling berbahaya ini diambil sempena nama Maharaja Kerajaan Roman Empire di Konstantinopel, kini dikenali sebagai Istanbul, Turki. Wabak ini dikatakan mula menimpa Empire Roman, Empire Sasanian dan kota-kota pelabuhan di seluruh Laut Mediterranean atau Laut Tengah pada tahun 541. Wabak ini dikatakan berpunca daripada bakteria tikus-tikus dalam kapal yang dipercayai datang dari Mesir ke sebuah pekan pelabuhan bernama Pelusium, menyebabkan jangkitan wabak mula merebak ke bandar-bandar besar seperti Alexandria dan Konstantinopel, pusat pentadbiran Empire Byzantine. Wabak ini berpunca daripada bakteria sama kepada wabak kedua dan ketiga, iaitu Yersinia pestis. Dianggarkan wabak ini membunuh sehingga 50 juta orang, hampir separuh daripada populasi manusia ketika itu. Kerana kekurangan ilmu dan kaedah untuk membendung wabak ini, terdapat banyak cara yang mereka guna seperti penggunaan bomoh, tangkal, pesakit diminta membawa bunga sepanjang hari, meminum cuka dan banyak lagi yang tak boleh Faktau nyatakan di sini. Doktor waktu itu juga memakai pakaian topeng yang pelik seperti paruh burung yang di dalamnya diletak herba yang berbau wangi, bunga dan rempah yang pedas di hujung paruh itu. Waktu itu ia dipercayai boleh menghindar wabak ini ketika mereka merawat pesakit yang terkena wabak Justinian ini. Mereka juga sering memakai jubah daripada bulu tebal yang menutupi dari kepala hingga ke buku lali mereka. Ia merupakan permulaan kepada prosedur tetap operasi atau SOP, Standard Operating Procedure, kepada para perubatan yang berhadapan wabak yang mudah berjangkit. Banyak yang tidak diketahui tentang wabak ini kerana banyak kejadian tidak direkodkan. Namun, kajian pada zaman itu mengatakan bahawa wabak Justinian bukan tamat kerana mereka menemui penawarnya, tetapi ia terhenti kerana kesemua yang dijangkiti teruk dengan penyakit ini mati. Menakutkan kan? Rupa-rupanya selain COVID, banyak lagi wabak dahsyat yang pernah melanda dunia. Bagaimanalah agaknya pengakhiran bagi COVID-19? Semoga tahun 2021 merupakan tahun berakhirnya wabak ini. Okeylah, itu saja untuk video kali ini. Jumpa lagi. Bye.